Assalamualaikum, macam tulisan sama, aku tengok jap. Oh, lain. Assalamualaikum Ustaz. Ada tanda love lagi. Saya dari kalangan kaum Hawa ingin bertanya, macam mana nak kuatkan iman pada zaman sekarang yang penuh dengan manusia menghalalkan maksiat, couple-couple. Terima kasih Ustaz. Maka dengan ini saya isytiharkan semua couple yang ada di Politeknik Muazzam Shah dibubarkan mulai sekarang. Tidak ada hubungan yang lebih layak diangkat selain daripada percintaan kasih sayang kepada kedua ibu bapanya. Sebab Nabi dah beritahu, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Berapa ramai mak ayah dihantar datang politeknik, nanti pergi cari menantu yang baik-baik untuk mak. Mak ayah suruh datang sini belajar, itu amanahnya, bukan selain beritu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, seterusnya tuan imam, barisan jawatan kuasa, seterusnya pegawai daripada Politeknik, begitu juga pemimpin pelajar daripada Majlis Perwakilan Pelajar dan semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi membicarakan tentang kepentingan akhlak, akidah dan akhlak, akidah dan akhlak. Dan bila sebut tentang ini, memang kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Bila sebutkan tentang akidah, adalah iktikad, pegangan kepercayaan kita, kepercayaan kita. Sebab akidah itu kepentingannya adalah sebagai nak meletakkan kita, asas kita kat mana dan ke mana kita akan pergi. Kadang-kadang kita tak sedar, akidah kita boleh tergelincir, boleh terkesan hanya disebabkan oleh kepercayaan kita, disebabkan tindak tanduk kita dalam mengikut hati dan perasaan. Dan kalau kita tengok tujuan akidah ini nak membentuk jati diri sebagai seorang Muslim, dan bukan hanya Muslim tapi Muslim sejati, asas dia. Dan semua orang tak perlu malu untuk mengaku dia seorang Muslim, tapi yang orang tak berani mengaku, iaitu dia seorang yang sangat beriman, itu tak berani. Sebab pernah seorang Arab Badui, dia menyatakan, sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman. Maka pada ketika itu Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa?
Mengapa? Sebab mukmin tak boleh selesai dengan pengakuan, tapi Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Aku seorang Islam. Kita berani ambil mikrofon ni, cakap semua, Assalamualaikum semua, saya seorang Muslim. Berani. Tapi tak ada siapa berani. Alhamdulillah setakat ni saya rasa saya paling beriman dalam politeknik ni. Tak ada siapa berani juga. Sebab mukmin mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itu sebab macam kita dalam ibadah kan, dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara yang kena ada. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Ibadah tak boleh main belasah-belasah kan? Orang buat, kita buat. Ada di kalangan kita yang sampai sekarang dia tak tahu solat tu macam mana, dia ikut-ikut dengan kawan. Dan dia tak nak mengaku pun dia tu tak pandai solat. Yang paling sedih ni, dia tak usaha nak cari sendiri macam mana nak belajar solat. Apa bacaan-bacaan dia, macam mana perbuatan, tapi dia ikut perbuatan orang. Tu tak ada ilmu. Mesti dengan ilmu. Kedua, mesti dengan ikhlas. Dua, ibadah ni mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ibadah mesti menyebabkan kita jadi lagi baik, bukan jadi lagi teruk kan? Result peksa pun bagus, bukan lagi teruk. Sebab apa? Sebab ibadah ni menjadikan kita manusia lebih taat pada guru, lebih berakhlak dengan guru. Itu cerita tadi, semua ada kaitan akhlak ni tadi. Sebab kata orang, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Ada sebab orang cakap ni. Makna kena taat pada guru. Apa guru kata buat, guru kata jangan buat, jangan kita buat. Kan? Jangan dogel lah cakap ni 9. Kan? Jangan bega. Kalau disuruh buat lah. Kalau jangan buat. Itu. Kan? Jadi mesti ada perubahan. Ini makin kau beribadah, makin banyak kau cakap. Makin kau beribadah, makin melawan cakap guru. Makin beribadah, makin tak buat kerja. Jadi mendatangkan fitnah saja kepada ibadah yang kita buat tu. Macam tu kau orang Islam. Dia bukan rajin sembahyang ke? Contohlah kan, contoh. Kan? Kalau imam semua tahu kan, yang kes baru-baru ni ada seorang budak kena bunuh. Budak perempuan kena bunuh. Girlfriend dia tu, dia tikam budak perempuan tu. Dia keluarkan janin daripada dalam perut dia. Kemudian dia bakar perempuan. Dan dia dah bakar, esok pagi bawa lagi minyak, bakar lagi. Untuk makluman semua, budak lelaki itu bekas pelajar sekolah agama. Di mana silap dia? Itu cakap tadi tu. Sepatutnya mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan baik. Kalau tidak ada masalah dengan ibadah. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Malam ni berapa ramai yang betul-betul datang niat kerana ilmu? Bukan semua. Tu yang Nabi kata, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana dunia atau hijrahnya itu kerana manusia, kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Maknanya niat itu mustahab. Kenapa belajar ke politeknik ni? Itu je yang ada. Kenapa belajar politeknik ni? Alhamdulillah tu je yang dapat. Daripada orang yang betul-betul jelas dengan matlamat dia, dapat politeknik dia tak nak, dia nak cuba ke dapat ke tempat lain. Contoh. Tapi ukur baju badan sendiri. Kalau result kau point pun tak cukup, kan? Dia kenalah tengok kan. Jadi maknanya dia kena jelas dengan apa dia nak. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Penting. Berapa ramai yang datang? Kenapa belajar sini? Mak bising belajar kat sini. Kenapa belajar kat sini? Senang kot. Kenapa belajar kat sini? Dekat sekolah pula. Kenapa kat sini? Yang penting jauh daripada family. Ada pula macam tu. Jadi mak kata niat kita tu, itu yang kita dapat.
maka perbetulkanlah niat kita. Kenapa belajar kat sini? Saya nak jadi orang yang berjaya. Saya nak buktikan pada semua orang, dan mudah-mudahan saya menjadi sebahagian daripada statistik anak Melayu Islam yang berjaya di Malaysia. Macam tu. Barulah betul. Contohlah jadi penceramah, letaklah level. Macam tu. Macam tadi berbual dengan puan dari pensyarah tadi, cerita pasal debat. Allahu Akbar. Kecilnya hal di piknik, bukan susah pun, tapi nak belajar tu je. Yang penting kita nak belajar. Ada satu falsafah bahasa Inggeris, dia menyebut people who illiterate, orang yang buta huruf ni, is not those who can't read. Bukannya orang yang tak boleh membaca, tapi orang yang buta huruf ni adalah those who fail to learn, unlearn and relearn. Macam tu. Wow. Kau kan nampak aku kampung kan, tak boleh cakap putih. Kan, I'm a qualified lawyer, you know. Maknanya orang yang buta huruf ni adalah orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak sentiasa belajar dan menolak benda yang tak sepatutnya dia belajar. Dia tahu dah, yang ni tak payah belajar. Dia tahu, bukan main belajar semua benda. Itu sebab orang tua dulu ada orang belajar silat tu, kalau dia tersalah bawa dia jadi gila isim semua. Sebab apa? Dia belajar benda yang tak sepatutnya dia belajar, ataupun melangkaui kemampuan dia menerima ilmu tu. Tu yang jadi menong, lepas tu cakap seorang-seorang dan sebagainya. Begitu juga akidah ni tujuan, menyedari tujuan manusia tu diciptakan. Ma khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Ni datang ni kan, datang, ya Allah besar pahala dengar. Betul ke? Betul ke dengar ceramah dia besar pahala? Betul ke? Siapa cakap? Itu isu dia. Menyebutnya berdasarkan apa orang lain sebut dan dibanding dengan kita belajar, benda tu beza. Kan? Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Oh, macam tu. Siapa sebut? Nabi sebut. Malahan dalam satu hadis kata, barang siapa yang datang, dia bersolat, dan lepas dia solat maghrib, sementara tunggu solat isyak, dia duduk dekat tempat solat dia duduk di tempat solatnya, dia tak berganjak sampailah isyak. Walaupun dia duduk, dia masih lagi dapat pahala seolah-olah dia sedang bersolat. Wah, rugilah beralih tadi. Contoh. Jadi mana kata? Ilmu. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu, tepi kuala. Biarlah burukkannya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Saya dulu pernah cakap dengan isteri saya, yang nanti kita dah kahwin ni kan, besok bila kita rasa okey, kita sambung belajar balik. Gitu. Dulu belajar diploma, ambil degree, habis degree jadi apa? Jadi pegawai undang-undang, pengarah undang-undang. Cakap dengan orang, nanti besok kita sambung belajar balik. Dah kahwin ni kita sambung belajar balik nanti tau. Alhamdulillah, dah berapa ramai anak dah. Alhamdulillah, masih belum sambung belajar. Anak bagi tahu, nak belajar, belajar betul-betul. Jangan tangguh-tangguh. Kita duduk ni sekarang ni adik-adik semua kawan semua tengah duduk ni, ada dekat luar sana. Kat luar sana, kawan-kawan dia tengah lepak dengan kawan dia. Dia tak belajar. Besok pagi dia kerja. Kerja kilang ke kerja apa, malam dia lepak dengan kawan dia. Dia main futsal, dia main badminton, dia relax. Besok dia lepak ke pasar raya. Kita tengok pun geram. Wah, best lah dia. Lepas tu bulan-bulan dapat duit. Lepas tu tunjuk kita handphone, barang. Lepas tu bila kita lepak kan dia, tak apalah aku bayar lah, kau makan. Pernah tak kawan dia tu? Aku bayar lah, kesian kau belajar lagi, tak apalah aku bayar. Aku bukan main lagi kan.
Kita kata rasa lah mak bestnya. Tak. Jangan risau. Tu semua ujian je. Belajar selagi boleh. Besok keluar kerja lah. Capailah cita-cita korang. Masa tu kau akan sedar kau berbuat lagi baik daripada apa yang kawan kau ni buat. So ada peluang belajar sungguh-sungguh. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib bagi orang Islam. Belajarlah. Ada sebab. Kalau nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, kata Nabi. Kalau nak kedua-duanya pun dengan ilmu, Nabi kata. So belajar. Belajar dan belajar. Itu cerita. Dan begitu juga akidah ini dapat membentengkan kita daripada perkara khurafat dan juga syirik. Benda-benda yang pelik-pelik dia tak ada ni. Kalau kau nak berjaya dalam peksa, pergi jumpa dukun. Sudah. Dukun pun bagilah air kaki dia, kau minum. Contohlah, dia pun siap baca daun senda punca dengan secekor manis aduk, sudah berdiri dalam kau sudah manis. Sempat salin lah. Tak sempat salin. Dia pun minum. Ya Allah, terang hati dia. Bohong. Lagi gelap hati dia. Kan? Jadi percaya benda macam tu. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati siapa aja. Antuk kepala, terantuk kepala, kena antuk balik. Nanti mak mati. Kena. Dengar tak tu kan? Mana pula macam tu? Orang lain tu berapa kali terantuk dah dalam wrestling. Elok mak dia. Kan? Macam-macam lagi lah. Kepercayaan. Jangan lalu bawah penyidai kain, bawah ampayan. Jangan. Macam-macam lah. Betul-betul petang larang orang dulu. Bukan semua yang kita boleh ambil. Kadang-kadang ada yang nasihat itu sebenarnya nak jaga adab. Itu cerita akhlak tadi. Kan? Ada yang kita boleh pakai, ada yang kita contohlah macam adab akhlak kan. Tetamu datang, diutamakan tanya dia suka makan apa kan, mam kan. Kenalah tanya tetamu ni suka makan apa, ikutlah selera tetamu macam tu. Contoh. Tapi kalau memang dah itu, cakaplah ini je yang kami boleh sediakan, alhamdulillah. Lepas tu, sebab apa? Itu adab dan akhlak. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, takah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa. Ceramah belum start ceramah, air dah ada. Adab. Siap dengan air. Tapi alas tak ada. Contoh, tu adab tu. Masjid Muazzam tu bagi cawan siap alas. Ni contoh lah bagi tahu. Ni MPP ni tak ready benda ni. MPP juga kena. Contoh lah saja je. Jadi siangan tapak. Itu sebab orang tua dulu kepantangannya kalau bagi air mesti cawan mesti ada lapik, ada alas supaya jemput minum ya. Dia bagi ayah dia pun ambil. Kalau tak memang dia lemparnya macam miskin sangat dia kata. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin adab. Jadi bila bagi dekat orang tetamu jemput minum dia ambil. Kalau kita cakap lah jemputlah minum bagi macam ni macam kelab malam. Faham? Itu maksud dia. Ada sebab orang tua dulu tu ajar macam tu. Nampak tak? Rasa sama ya. Sedap sikit lah sini. Air kosong dia tak sama dengan orang. Kan? Tapi itu dia. Kan? Benteng supaya kita tak buat benda-benda yang tak elok, tak buat benda-benda syirik dan sebagainya. Begitu juga syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak terima amalan, janganlah kita mensyirikkan Allah. Akidah kita dah terjejas, buat apa pun tak ada guna. Ya. Itu sebabnya kita melarang keras bila buat function. Boleh pula dalam function yang sama semua agama berdoa dalam satu majlis dan kita pun sama mengambil seolah-olah kita meredakan apa orang lain buat. Tak boleh. Ada peraturan, bukan makna kita menentang dia, tapi buatlah kat tempat yang sepatutnya, bukannya sekali kan semua ada batas dia. Kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin.
Maknanya ada sekatan-sekatan the do and the don'ts yang kita boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tu kena faham. Bukannya kebebasan mutlak. Tak. Kata Nabi sebut lagi dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Mati itu baru bebas. Tapi bila hidup adalah peraturan. Tapi bukan ke dalam satu ayat disebut la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dikatakan la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Habis kata ya, nak semayang tak nak semayang. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama, sekatilah. Nak puasa tak nak puasa. Ya macam tu. Apa maksud la ikraha fid din? Tak ada paksaan untuk orang beragama Islam, tak ada paksa. Tapi bila dah masuk agama Islam, kenalah ikut. Itu maksud dia. Janganlah diputarkan ikut logik kita je. Kena faham maksud ayat tu. Nampak tak? Itu dia orang cakap dalam perlembagaan persekutuan, dia kata. Kan? Kebebasan beragama. Tu ada seorang bukan Islam pernah tanya saya soalan. Kenapa orang bukan Islam kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Kata tak ada paksaan dalam Islam, tak ada paksaan dalam beragama, dia kata. Dia kata. So macam mana nak hujah? Ini Samsul debat tau. So kau fikir dulu sebelum kau jawab. Dia kata, katanya Islam dah bagi tahu tak ada paksaan dalam beragama. Tapi kenapa bila orang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Macam mana nak jawab? Siapa dah cuba? Kata agama Islam ni, dia kata la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Yang seorang yang berbangsa Cina ni siap sebut ayat tu, la ikraha fid din. Tapi kenapa bila contohnya kita ada awek lah girlfriend orang Korea, jadi dia nak kahwin dengan kita, mak kita punya, ayalah suruhlah dia masuk Islam. Dia tak nak. Kata tak ada paksaan dalam beragama, kenapa nak paksa-paksa? Jadi orang ni dia menuduh orang Islam memaksa orang masuk Islam. Bagaimanakah anda sebagai seorang Islam menjadi benteng anak muda mempertahankan kenyataan bahawa Islam tidak memaksa? Okey lah. Biasanya penceramah kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Maka jawapan dia, saya cakap tak ada siapa paksa. Tak ada siapa paksa. Islam memang benar tidak memaksa. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. So simple aja. Kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau tak payah kahwin. Itu aja. Ada orang cekik kau, kau masuk Islam sekarang. Tak ada. Macam tu je. Itu sebab nama dia Samsul Debat. So kita kena pertahankan, hujahnya kena ada. Kita tak paksa. Macam tu juga, kita dah masuk Islam, amalkan. Kenapa? Okeylah tak nak semayang, sekatilah kau pilih nak masuk neraka, tak payah semayang. Tak payah semayang. Tapi jangan salahkan orang lain. Sebab kita semua ni dah akil balik semua, dah boleh fikir dah, baik buruk. Jadi begitu juga akidah penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan tunjang kekuatan kita. Jadi kalau kita tengok isi kandungan akidah Islam tak lain tidak bukan ialah rukun iman yang 6.
Tu ada seorang artis tanya dengan sahabat saya, Abang Samsul Rau. Seorang artis tanya dia. Dia kata, kalau betul lah menutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Wah, soalan ni. Soalan dahsyat ni. Kalau betul pakai tudung, tutup aurat ni wajib, kan? Sebab saya tahu ada student yang tak tutup aurat, kan? Dia tak tutup aurat. Dia cakap, kalau betul tutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? So saya tanya Abang Samsul kau, so abang jawab apa? Aku tak tahulah, aku tanya kau ni, dia kata. Macam mana saya nak jawab tu bang? Dia panggil saya abang, saya pun panggil dia abang, Abang Samsul kau ni. Kita memang rapat lah, banyak lah kita bincang. So dia tanya soalan tu. Saya kata, bang, abang cakap dengan dia, jangan, ada banyak lagi perkara yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Jadi bukan dia menentukan. Contoh, buat baik pada mak ayah, wajib tak? Wajib, tak masuk dalam rukun Islam tu. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kejahatan, kemungkaran ni, itu pun wajib, pun tak masuk dalam rukun Islam. Apa hal lah kau nak menentukan mana tu masuk tak masuk, cakap dia. Tapi cakap dengan kawan abang tu, selain pada baca rukun Islam, jangan lupa baca rukun iman. Percaya tak pada Allah? Percaya tak? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Percaya tak pada Rasul? Percaya. Percaya tak pada malaikat? Percaya. Percaya tak pada hari kiamat? Percaya. Percaya tak pada qada la qada? Tak apalah, kita ambil bermula. Percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada Rasul? Percaya. Kau percaya, ikut je lah. Apa kau banyak cerita? Kan? Biarlah saya tak bertudung, yang penting saya solat. Benda tu wajib, kan? Suruh tutup aurat, tutup lah. Sampai Nabi tegur, akan tiba masanya umatku nanti dia berpakaian tapi telanjang. Apa maksud dia? Pakai baju pun ketat, pakai tudung tapi baju ketat. Pakai baju tapi jarang-jarang nampak dalam. Hui, jenis apa tu? Orang tahu. Lelaki pakai baju dalam, gila betul. Contoh. Jadi makna kata, oh ya ke macam tu bang? Tentulah. Kena. Kita bila percaya pada Allah, tentulah apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tak buat. Percaya pada Rasul. Rasul nasihat, jangan macam ni. Apa ni? Apa Nabi suka kita buat, apa Nabi tak suka jangan kita buat. Sebab apa? Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup berdasarkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. So nak masuk syurga, buatlah. Susah sangat, kan? Iaitu kalau kita tengok, tak lain tak bukan rukun iman yang keenam, makrifat, mengenal terhadap Allah beserta dengan namanya yang husna dan sifatnya yang maha tinggi, memahami dan mengenali dalil kewujudan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Kita tahu ni semua Allah. Contohlah, tengok dekat tangan tu ada jam. Jam tu siapa punya? Siapa jam tu siapa punya? Tengok dia jawab. Betul? Semua orang akan jawab macam tu. Jam siapa punya? Saya punya. Tanya soalan kedua, tangan tu siapa punya? Siapa punya tangan? Kita pun Allah punya. Macam mana kau boleh mengaku jam tu kau punya? Faham tak maksud dia? Faham tak? Tak. Semua orang akan jawab macam tu. Termasuk saya pun akan jawab macam tu. Betul tak? Betul juga. Itulah maksud kita kena faham. Bukan tiba-tiba kita dilahirkan, bukan tiba-tiba kita diwujudkan. Dan Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah bagi tahu, mengapakah kalian tergamak kufur dan mengingkari Allah, walhal dahulunya kalian mati. Maksud mati itu belum dilahirkan. Kemudian kalian dilahirkan. Setelah dilahirkan, Tuhan mematikan kalian. Kemudian dihidupkan kembali dan dipersembahkan kepada Allah untuk dibalas atas setiap apa yang kamu kerjakan.
Maknanya Allah nak meyakinkan kita adanya hari kiamat, hari pembalasan besok untuk kita. Jibril beritahu kepada Nabi supaya beritahu dekat kita. Apa dia Jibril beritahu? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Pesanan itu jelas. Kemudian begitu juga makrifat terhadap pelbagai alam di luar yang terdapat dijangkau panca indera, iaitu daya kebaikan diwakili malaikat dan daya kejahatan diwakili iblis serta tenteranya di kalangan syaitan, termasuk juga mengenali dan mengetahui mereka terdapat dalam alam berkenaan di kalangan jin dan pelbagai roh. Percaya kepada malaikat. Ni sekali malaikat ni tengah berada dekat sekeliling, dekat kita ni semua tengah mencatat ni, dengan tengah memayungi dengan sayapnya. Kita tak nampak, kita yakin ada. Kalau kita nampak bertabur lari ni. Hui, siapa ni lari? Wah, ya. Jadi jangan minta. Ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Susah kita nak percaya kalau kita ada kat zaman tu. Zaman sekarang kita ada banyak teknologi, kapal terbang, ada jet, ada roket pelancar, semua ada. Ada kecanggihan teknologi. Jadi kalau benda tu kita dengar pelik-pelik pun kita boleh percayalah, sebab zaman ni. Zaman Nabi dulu apa pun tak ada. Kenderaan yang paling laju kuda. Dan Nabi boleh cerita dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik pula ke langit, turun bawah, balik semula ke Mekah dalam satu malam. Apa cer? Kata orang zaman tu biar betik. Pada ketika itu Aisyah kata ada 3 golongan. Ada golongan yang 50-50, tak tahulah nak percaya ke tak. Golongan yang kedua percaya, tu sikit sangat. Tapi yang ramainya murtad terus. Gila Muhammad ni, macam mana dia boleh buat macam tu pula? Itu yang saya selalu bawa analogi tu, macam saya pakai songkok ni, tiba-tiba semut naik atas. Saya pun pakai sarung, naik kapal terbang pergi Singapura. Semut ni pun sama pergi KLIA. Lain macam KLIA. Semut pun naik kapal terbang. Semua naik kapal terbang, dia pun dengar saya ceramah, ceramah. Lepas tu petang tu naik flight sampai KLIA, ambil kereta balik sampai ke Seremban, balik rumah saya. Saya letak balik songkok tu. Saya letak songkok, semut pun turun, jumpa geng-geng semut yang lain. Geng-geng semut tanya, daripada pagi tak nampak ke? Kau pergi mana? Apa semut tu nak jawab? Macam tu lah keadaan dia. Semut ni aku nak cakap betul ke nipu ni? Paling hebat dia boleh jawab, aku lepak dekat songkok tu. Paling hebat lah. Tapi kalau dia jawab, aku pergi Singapura tadi. Mati semut lain tu, tergelak sampai mati. Nak ke dapur pun 10 hari. Kau boleh cerita pergi Singapura? Betul weh, dia kata. Betul, aku pergi KLIA, kau gila betul lah dia ni. Nampak? Itulah yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Itu sebab kita ni bertuah duduk zaman ni semua dah ada, kita mudah nak percaya. Kan, insyaAllah kita percaya. So benda-benda gaib, benda yang tak nampak ni, benda yang tak nampak, kan? Itu sebabnya kalau kita tengok Nabi ni boleh pergi satu malam, Nabi jumpa macam-macam peristiwa yang pelik-pelik dan Nabi share dengan kita. Tu Nabi pergi sampai ke Taif, saya berdakwah. Nabi ketuk satu pintu. Tapi apa balasan untuk Nabi? Nabi kena balik batu, Nabi kena halau, Nabi kena hina dan sebagainya. Tapi Nabi, satu perkara yang Nabi buat, Nabi sayangkan kita. Nabi tak pernah doakan jahanam umat dia, tak pernah. Nabi sayangkan umat dia. Terbalikkanlah umat aku, ya Allah, pergilah ni tak. Malaikat kata, malaikat dah geram ni.
Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif tu dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Memang betul hari ini penduduk Taif 100% Islam. Kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat dulu, elok sangat dah tu. Contohnya, kau nak tak aku timpakan dengan gunung ganang? Elok sangat dah tu. Geram pula aku ni. Kalau Nabi buat macam tu, hari ni Taif lenyap daripada muka bumi ni. Apa? Nabi saya pada hari akhirat, Nabi satu benda Nabi tak pernah doakan yang bukan-bukan. Nabi tak pernah minta macam tu. Tak pernah, ya Allah kau berikanlah umatku. Tak pernah. Rupa-rupanya Nabi simpan doa tu jadi syafaat untuk kita akhirat besok. Tahu kita nak syafaat, 3 jenis syafaat. Yang pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi sebab sekelumit secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Benda ni susah nak terima pada orang yang akidah dia tak ada. Dia tak percaya pada hari kiamat, dia tak akan dapat. Kemudian makrifat kitab Allah yang diturunkan untuk menunjukkan tanda kebenaran, kebatilan dan kejahatan. Semua ada dalam Quran. Malahan cara nak buat roti canai pun ada dalam Quran. Cara nak masak patih poyok pun ada dekat dalam Quran. Cara nak study subjek matematik tu pun ada dalam Quran. Cara nak ikat tudung orang perempuan ada dalam Quran. Cara kau nak pakai make up, undercoat, kemudian boleh letak yang layer kedua, layer ketiga boleh letak cat yang betul. Semua ada dalam Quran. Cara nak buat mutabak ada. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43 Allah Ta'ala ajar, fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Itu ayatnya. Dia dah fikir tadi ayat mana pula yang jawab roti canai ni. Betul lah, tanyalah orang yang pandai. Betul lah tu kan. Dalam Quran ada semua. Semua ada. Nampak tak? Itu yang ada orang datang jumpa saya tu, Ustaz, tolong Ustaz. Tolong apa? Tolonglah tawarkan air ni Ustaz. Air ni memang dah tawar. Kau nak tawar apa lagi? Tadi Ustaz baca-baca lah. Baca apa? Ustaz selawat lah, baca Fatihah, ayat kursi. Kau tahu nak baca apa? Kau suruh aku baca lagi buat apa? Saya tak ya pula. Dia kata bini dia nak bersalin payah sangat. Saya pun ambil lah, baca je lah. Dah diminta. Saya pun selawat 3 kali, baca Fatihah. Tak tahu kenapa orang kita ni macam tu lah, slow-slow tu. Baca ayat kursi sikit, baca surah Al-Insyirah, lepas tu tiup. Cepat tutup, takut terkeluar selawat tu tadi. Dia bawa balik bagi bini ni. Beranak bini ni. Oh, dah ramai pula bawa botol ni datang jumpa aku. Sebenarnya percaya kat siapa? Percaya kat air ke percaya kat Allah Ta'ala? Tu poinnya. Kita ni ikhtiar, ingat Allah. Nampak tak? Itu usaha kita doa. Nampak tak? Itulah ni cerita tu. Benda ni panjang tunjuk malam ni. Saya ingat tengah malam tak habis lagi. Jangan benarkan sesiapa balik. Ada lah. Ya. Semua dia ajar kejahatan apa untuk mendefinisikan tanda-tanda kebenaran, kebatilan, kebaikan. Itu sebab kan suruh labuhkan pakaian kamu, kata tutup aurat, jaga diri kita ni, batas-batas semua kena jaga. Semua dah diajar. Jadi saya kenapa tak pakai tudung lagi ni?
saya belum dapat petunjuk lagi dia. Belum dapat petunjuk ayat dia. Seorang lagi cakap apa? Belum sampai seru. Orang Melayu ni dia percaya petunjuk ni apa? Naik kereta, aksiden, terbalik, dia seorang selamat. Itu seru tu. Ujung kau tak mampus terus, tahu? Tu sebab soalan kalau ada kawan-kawan kita nak berubah, dia kata aku belum dapat petunjuk lagi. Tanya dia, tak cukupkah Al-Quran jadi petunjuk? Cakap dia. Bersyukurlah kita ni dapat nikmat Islam. Sebab apa? Sebab kita sekarang semayang. Kita semayang ni walaupun datang terpaksa, malam ni wajib. Contoh, tak tahulah, ya tak, saya rasa wajib. Diwajibkan ke? Ya Allah, sianya saya tak suka orang paksa-paksa ni. La ikraha fiddin. Jadi siapa yang rasa terpaksa, sila balik sekarang. Tolonglah balik. Siapa yang rasa terpaksa, katakan. Hai, patutlah nampak bercahaya di kepala, kan? Tak ada. Tu sebab saya kata tadi kan, kalau kita tengok dalam Quran tu ada orang cakap, dia kata apa? Belum dapat petunjuk lagi. Tak cukup ke Quran jadi petunjuk? Jangan kita bagi alasan. Quran ni dah tunjuk segala-galanya. Kenapa kita nak bagi helak? Saya kata bersyukur jadi orang Islam. Kenapa? Akhirat nanti, siapa yang Islam, ingat Nabi sebelum Nabi wafat, malaikat tanya, Nabi tanya pada malaikat, wahai Jibril, tak ada ke apa-apa cerita yang boleh hiburkan nanti aku ni? Kau kongsilah dengan aku. Untuk makluman semua, sebelum Nabi dicabut nyawa, Allah perintahkan malaikat maut, kau nak pergi jumpa kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi, pergi rumah Muhammad. Kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk rumah dia. Macam tu Nabi kita. Kita tak dapat macam tu dah. Tiba-tiba dah tagak depan. Dia nak cabut nyawa kita, tak dapat tangguh dia. Besok Allah datang, ada hal ni nak dengar ceramah, tak dapat. Kalau time tu mati, time tu lah mati. Nabi masuk, malaikat maut tadi, dia sampai bagi salam. Kemudian anaknya Fatimah beritahu, wahai ayahandaku, ada seorang di luar, mukanya nak kata bengis, tak bengis sangat, nak kata elok, tak elok sangat. Dan aku tak pernah nampak, tapi pakaiannya cantik sangat. Apa Nabi tahu tu malaikat maut? Nabi kata apa ke anak dia? Ketahuilah wahai anak andaku, wahai putriku, itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Itulah juga akan mengurangkan jumlah jemaah atas muka bumi ini. Maka kau jemputkanlah dia masuk. Panggil masuk malaikat maut, gentle tak gentle. Kemudian bila masuk malaikat maut, Nabi tanya, Jibril mana? Jibril mana? Jibril tak datang ke? Malaikat Jibril rapat dengan Nabi. Dia tak sanggup tengok Nabi nak kena cabut nyawa. Dia dah menyorok siap-siap. Tapi sebabkan Nabi tanya, Jibril mana? Jibril. Muncul Jibril. Aku di sini wahai Muhammad. Tak ada ke apa-apa yang kau boleh hiburkan hati aku ni. Kau jangan risau wahai Muhammad, Allah dah jamin dah tempat kau di syurga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain kau boleh hiburkan hati aku ni? Ni malaikat dengan bidadari semua tengah menghias syurga untuk engkau ni. Kau jangan risau, tengah siap, memang tip-topnya ni. Nabi kata, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Sekarang ni malaikat ni semua tengah berbaris-baris ni, berbaris panjang ni nak sambut ketibaan kau nak masuk dalam syurga. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Nak dengar pasal umat dia. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Senyum Nabi. Barulah Nabi rasa gembira.
Nabi pun panggil, wahai malaikat maut, rapatlah kepada aku, ambillah nyawa aku. Waktu tarik nyawa Nabi ni, Nabi mengerang kesakitan. Nak beritahu dekat kita semua, Nabi ni kekasih Allah pun sakit kena cabut nyawa ni. Kau pula kau yang kejap semayang, kejap tak semayang. Dia kata kita ni yang banyak perangai kat politeknik ni, kan? Datang masjid, kopiah pun tak nak pakai, sibuk jaga rambut. Lawa sangat rambut kau tu. Siap ni apal. Contoh, bagi merah lu muka baru cover dia. Jadi masa tu Nabi, ya Allah sakit dia, ya Allah. Nabi kata, ya Allah, macam mana lah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi kata. Kemudian Nabi kata apa? Ya Allah, Nabi doa, kau berikanlah segala kesakitan ini kepada aku, supaya umat aku tak tanggung sakit macam ini. Bayangkan. Itu sebab ada pandangan kata, kita mati besok, cabut nyawa tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 aja. Sebab 2/3 Nabi dah tanggungkan untuk kita. Itulah sayang Nabi kat kita. Nak bagi tahu akhirat nanti. Nah, ni cerita petunjuk cerita petunjuk. Akhirat nanti orang Islam buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Siapa banyak pahala lagi banyak daripada dosa, masuk syurga. Siapa yang dosa lagi banyak, neraka. Yang bukan Islam, confirm neraka. Tak kira lah kau buat baik tak buat baik, neraka. Maka adalah soalan orang tanya. Sekali lagi soalan ditanya. Macam kita Islam, lahir-lahir dapat agama Islam. Ni orang ni lahir dalam hutan, mak ayah dia nyembah pokok, mak ayah dia nyembah matahari. Dia pun ada buat baik juga. Takkan tak ada balasan untuk dia? Dia tak ada peluang dapat Islam. Tu yang kedua dia kata. Tak macam kita. Kata Tuhan ni maha adil, kenapa dia masuk dalam neraka dengan tahap dia tak ada peluang dapat Islam? Dia kata. Maka jawapan yang pertama, dia pun buat baik, takkan tak ada balasan untuk dia? Jawapannya, ada balasan kebaikan yang orang bukan Islam dibuat, tetapi Allah Ta'ala dah balas atas dunia lagi untuk dia. Dia dah dapat dah. Kau nak kaya, kau nak senang, kau nak kaya, kau nak ini anak, kau pandai, semua kau dapat. Habis dia tak ada peluang dapat Islam, maka Allah tanya, afala ta'qilun, apakah kau tak ada akal? Takkan kau tak boleh fikir apa kau sembah tu betul ke tak betul? Allah suruh kita fikir. Nampak? Ini sembah pokok tu. Ada satu puak asli dekat hutan Amazon ni, dia memang budaya dia sembah pokok. Pokok yang menghasilkan buah, mendatangkan hasil, dia sembah pokok tu. Sekali pokok tu tak hasilkan buah, dia buat satu upacara. Dia duduk keliling pokok tu, dia maki pokok tu dari pagi sampai petang. Tahu tak apa jadi kat pokok tu? Mati pokok tu. Nak beritahu, pokok kena maki pun boleh mati. Bayangkanlah orang. Macam tu lah. Itu sebab ada orang tua-tua dulu cakap, kalau kita seram pokok, nak pokok tu besar, buat apa? Cakap dengan pokok tu. Kau jangan percaya cakap orang. Saat pokok tu menjawab balik, nanti itulah hari terakhir kau. Macam tu lah. Payah betul. Kan? Pokok besarlah kau. Sebenarnya bukan bercakap, dia doa ke Allah. Itu parah betul orang ni. Kan? Kemudian begitu juga makrifat terhadap Nabi dan Rasul dipilih Tuhan jadi tanda jalan, percaya pada Rasul, kan? Nabi dan Rasul. Kemudian kelima,
percaya tentang hari kiamat. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dan yang keenam, qada dan qadar. Nah, kalau macam tu tak payahlah buat apa-apa, kan? Kan dah ada ketentuan dah untuk kita. Tak payah belajar, jawab je peksa. Tak, kena usaha. Kita kena usaha. Jadi setakat ni faham tak? Faham ke tak faham? Jadi begitu juga dengan akhlak. Akhlak ni ada kaitan dengan adab. Tadi saya bagi tahu tentang ilmu. Kan? Macam mana ilmu ni penting untuk kita. Dan akhlak ni juga penting. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka, saya kata tadi. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Akhlak kena jaga. Apa kata Imam Malik? Ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab. Nabi kata. Apa ni Imam Malik kata? Ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab. Bukan makna kau macam tu tak payahlah belajar ilmu sikit pun tak apa. Bukan. Maksudnya kalau ilmu dengan adab mesti sejajar. Lagi tinggi ilmu dia, lagi tinggi adab dia. Tu ada orang tanya, ada orang tu belajar bagus je, walhal dia tak hormat cikgu dia, dia tak hormat lecturer dia. Biadab betul. Maka kita bimbangkanlah satu istilah yang disebut dalam Islam, iaitu istidraj. Allah bagi segala kelebihan kepada dia, tapi Allah jauhkan dia daripada Allah. Yang tu yang kita tak nak. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Bayangkanlah Imam Syafi'i nak belajar ilmu dengan Imam Malik, dia datang sendiri, menyembah diri, mana menyerah diri. Datang utusan Imam Malik yang jaga kat rumah Imam Malik ni, dia kata, ada apa? Masa tu Imam Syafi'i budak lagi. Ada apa? Boleh tak khabarkan kepada Imam Malik bahawa aku ingin berguru dengan dia. Macam tu. Macam kita datang politeknik ni lah. Kita datang sebab nak belajar di sini. Macam tu lah. Adab dia. Bukannya politeknik datang kat kau. Kita yang datang kat politeknik. Boleh tak panggil politeknik tu datang? Tak boleh. Kita yang kena datang kat politeknik. Jauh kita datang. Kenapalah kamu azam aku belajar? Alah. Contohlah kan? Tak. Dulu lagi teruk muazzam ni. Sekarang ni dah canggih. Ada secret resepi. Saya beberapa kali hari tu shooting program My House dekat Rompin. Memang lalu sini, berhenti sini juga. Mesti berhenti sini. Seronok arwah abah saya dulu kalau travel pergi Terengganu, memang pergi Terengganu, pergi Kelantan, mesti singgah sini. Tak nak ikut highway, tak best. Ikut jalan lama kan, asyik ada hantu-hantu sikit kacau kan. Apa best? Iya mam, balik daripada Kuantan malam, berbau tu. Saya cakap dengan driver, bau lah. Masa tu member saya ganti driver. Saya tengah-tengah tidur tu bau. Bau apa ni? Kau diamlah, jangan kau tegur. Tak, kita kena percaya benda gaib ada. Kau tak tahu dekat signboard depan pada politeknik depan tu, dekat atas signboard tu duduk di atas tu. Kau tak tahu. Macam berubah muka. Imam lah agama sini tak jumpa pun. Dia tak berani dengan imam. Dengan kau dia berani. Relax dia. Betul. Budak perempuan matilah. Budak perempuan kan. Tak ada apalah. Kan. Aduh, cerita apa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang, dia nak menuntut ilmu. Kemudian dia pun masuk dalam, beritahu kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, dekat luar ada seorang budak lelaki ni, dia kata dia nak berguru dengan kau. Kau beritahu dengan budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun. Kitab Muwatta ni sebelum zaman Imam Malik memang dah ada orang buat kitab Muwatta ni. Kitab Muwatta ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Beribu-ribu hadis Nabi ada di dalamnya.
Kemudian bila sampai pada Imam Malik selaraskan balik semula, susunkan ikut kategori, susun dia elok cantik-cantik. Ada lebih kurang sekitar kurang lebih 3,000 hadis-hadis Nabi yang dah disusun semula. Punya teliti dan ikhlasnya Imam Malik buat, sehingga kan sampai ke hari ini bila orang sebut kitab Muwatta, orang akan ingat kitab Muwatta yang Imam Malik susun. Jadi Imam Malik kata, pesan suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun tu. Dia pun beginilah. Imam Malik pesan suruh baca dulu kitab Muwatta yang ni. Tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta dia tu dalam kepala aku, kata Imam Syafi'i. Dia pun masuk dalam cerita dengan Imam Malik, dia betik. Tu saya lah cakap. Terkejutlah Imam Malik, keluarlah Imam Malik pergi tanya, benarkah apa yang aku dengar? Memang benar. Kitab Muwatta kamu itu sudah pun berada dalam kepala aku. Maka Imam Malik, bagi aku cuba kau, aku uji. Cuba dia tebuk muka surat ni sebiji. Dia tebuk muka surat ni sejibi. Dia tebuk muka surat ni sebijon. Sama taling tak tumpah. Untuk makluman semua, tebalnya kitab Muwatta Imam Malik ini tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Dan Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Itu Imam Syafi'i. Salah satu sebab berkat kenapa? Dia jaga adab. Syamsul Debat pernah dulu belajar satu subjek nama dia personal admin dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad, Dr. Nohayati Mat Saleh. Ingat lagi? Saya bukan cakap saya macam jauh Imam Syafi'i, jauh, bukan apalah, saya bukan aja. Saya sebab saya suka subjek ni, saya sayang lecturer saya ni, saya boleh tulis balik nota yang dia ajar daripada bab 1 sampai bab 10 tanpa buka buku. Tulis balik nota yang dia bagi. Macam itulah dahsyat yang hafal saya dulu. Tapi Imam Malik ni berganda-ganda. Kita khatam Quran berapa kali bulan Ramadan? Berapa kali bulan Ramadan? Sekali. Itu pun grup. Dia baca muka surat ni, kemudian kita sambung muka surat ni. Sudahnya itu pun ada yang tak habis, tapi buat juga majlis khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Imam Syafi'i khatam Quran 2 ke 3 kali setiap hari. Itu beza dia. Nampak? Imam Malik kalau dia menghafal, kalau dia buka kitab, dia nak hafal muka surat ni, dia akan tutup muka surat ni. Dia nak hafal muka surat ni tutup yang sini. Takut bercampur. Satu hari tu puas dia menghafal. Kenapalah payah nak ingat. Imam Syafi'i, dia teringat tadi dia dah makan satu daging kambing, sedap betul. Mak dia masak. Jadi nak cari jawapan, dia tanya mak dia, dekat mana mak beli daging kambing tu? Dia kata dekat pasar, dekat gerai yang ini. Pergi tanya orang tu, mana kau dapat daging kambing tu? Orang tu bela. Boleh tengok orang yang bela, barulah dia dapat jawapan. Patut dia tak boleh hafal. Kenapa? Rupa-rupanya orang yang bela kambing tu bawa kambing dia makan dekat kawasan rumput yang bukan kawasan dia. Sebabkan itu Imam Syafi'i payah nak hafal hari tu. Tu sebab kita payah nak hafal. Tahan mana daging kau bertelan pun tak tahu. Nampak tak? Tu beza. Sampai adab ni sampai macam tu pun dia jaga. Imam Syafi'i ni dalam sejarah, dia ni orang susah. Dia tak ada macam kita. Tu sebab dia belajar ilmu dengan Imam Malik. Imam Malik tegur, kau buat apa tu? Dia tegur Imam Syafi'i, kamu buat apa? Sebab Imam Syafi'i macam ni, pakai lidah air liu ni, tapak tangan. Jadi Imam Malik tegur, jangan main-main dalam kelas dia, maksud dia. Tapi untuk makluman semua, apa jawab Imam Syafi'i? Demi Allah, aku ni susah, aku tak mampu nak beli pen dan kertas, maka nota kamu itu aku catat dengan air liu aku sebagai dakwatnya, dan aku conteng dekat tapak tangan aku. Macam tu lah.
Imam Syafi'i bila ada pen, dia tulis nota dekat mana? Pelepah-pelepah kurma, daun-daun kering, bilik dia bersepah. Biasalah, rupa-rupanya mak Imam Syafi'i pun bising, bukan mak kita je. Mak Imam Syafi'i ni kenapa bersepah bilik kamu ni? Kemaskan, bersihkan ni sesepah ni, sampah-sampah ni buang, katanya. Tapi yang dekat daun-daun kering tu semua nota-nota Imam Syafi'i. Maka sebelum nak buang, Imam Syafi'i hafal ke semuanya baru buang. Bayangkan. Tu nak cerita. Jaga adab, jaga akhlak. Nak berjaya, jangan sakitkan hati guru kita. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Dengar pesan guru. Kalau kita tak belajar, nak jadi apa? Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak aja. Tu sebab suruh belajar. Kau tengok kat luar tu jadi apa? Berapa ramai orang bodoh tapi cakap banyak. Jadi biar kita pandai, baru boleh cakap. Biar ada generasi ni, generasi yang diharapkan nak ganti orang-orang yang ada hari ni akan datang. Imam bukan selamanya boleh jadi imam. Saya pun bukan selamanya boleh berceramah. Saya bukan selamanya boleh dakwah. Bukan selamanya orang lain boleh jadi pemimpin. Kamu akan ganti. Jadi tak naklah orang yang gantikan tu orang yang tak ada ilmu. Suruh belajar. Belajarlah rajin-rajin. Belajar rajin-rajin bukan untuk pensyarah, untuk diri kamu sendiri. Dan dalam belajar nak berjaya, kebiasaannya pelajar itu akan jaga adab dan akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, pagaknya bersantun. Jaga adab. Boleh berjaya. Salah seorang anak murid Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya nak menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Nak tunjuk adab tu mustahak. Tengok tadi. Punyalah jaga adab. Masuk Samsul debat, semua berdiri. Adab. Nampak? Saya pun tak boleh suka je. Nak ceramah juga, tak kira. Tapi tadi saya pergi belakang, saya ingat macam masjid biasa, ada bilik imam. Nak semayang, store pula situ. Tak apalah, saya boleh jamak, tak apa. Saya kata tu saya semayang dulu, saya ceramah dulu. Kena ikutlah peraturan tempat tu. Kek mana anjing menyala, kat situ biar awak memanjat, kata orang Negeri Sembilan. Ikutlah adat tempat tu. Kalau dia kata jalan, jalan dulu. Dia kata makan, makan dulu. Dia kata makan, saya makanlah dulu. Tadi dah makan. Untuk makluman semua, terima kasih banyak. Walaupun tak ada patin, saya kena sebut biar Politeknik ni ingat. Sampaikan salam saya pada pengarah kampus Politeknik. Sesungguhnya saya sangat kecewa dengan ketiadaan patin pada malam ini. Tak adalah, saja ya. Yang penting mesej sampai. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan diri dia nak belajar ilmu 20 tahun dengan Imam Malik, 18 tahun belajar adab aja, belajar adab. Salam cium tangan ni orang Melayu ke orang Islam buat? Salam cium tangan. Melayu. Salah, Islam. Nabi, okey saya nak tanya. Contohlah, slipper, kita pakai slipper kan? Slipper, ada orang dia slipper menghadap luar. Dia ikut siapa? Dia kata ikut Jepun. Orang Jepun semua macam tu, slipper pam menghadap luar. Malahan saya ceramah dekat kilang-kilang Jepun di Seremban. Bukan kat Jepun, kilang Jepun. Kat Seremban ke di Shah Alam, kilang Matsushita tu.
Bila parking kereta pun dia tak bagi parking ke dalam ni, semua mesti ada depan. Guard tu berlari. Tapi yang guard tu bukan Jepun, Bangla. Tapi bos dia dah beritahu kereta pun mesti ada depan. Sebenarnya itu bukan budaya Jepun, itu Nabi aja. Kasut Nabi yang Nabi pakai, semua Nabi ngadak keluar supaya keluar nanti sarung keluar. Tu sebab kita pusing kan bila pasang sampai kat masjid kat surau. Niat apa? Kerana ikut sunnah Nabi. Tu sebab saya, tim saya kepandangan, saya suruh tim saya parking mesti parking reverse supaya senang nak keluar. Nah, sebab apa? Sunnah Nabi. Mungkin zaman Nabi tak ada kereta, tapi kita ni kenderaan kita nak keluar sebab Nabi dah ajar macam tu. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu, kita kenal nama-nama tu. Abu Hurairah kita kenal. Semua sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat kita kenal. Abdullah Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas. Siapa pergi umrah, siapa yang pergi Mekah, pergi haji, dia pergi ke Taif, dia akan sampai dekat satu masjid, Masjid Abdullah Ibnu Abbas, Masjid Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ni siapa? Dia sepupu dengan Nabi. Waktu Nabi wafat, usia dia 13 tahun. Dia pegang dada, Nabi pegang dada Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan dia mudah terima ilmu dan sentiasa minat dan cinta untuk ilmu. Memang betul, bila Nabi wafat, dia rindu, dia tak cukup, dia rasa tak puas dapat ilmu pada Nabi. Maka dia berguru dengan siapa? Dia berguru dengan semua sahabat Nabi. Tapi yang paling mustahak nak cerita tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Pergi ke rumah guru ni, tak ketuk pintu, tak panggil, sebab dia tahu guru tengah berehat. Dia duduk sampai tidur depan pintu sampai guru keluar baru nak belajar. Abdullah bin Abbas. Pada satu ketika dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas tengah tunggu kenderaan. Nak naik kenderaan apa ni nak balik ni? Nak naik kuda ke nak naik unta? Macam tu lah lebih kurang. Maka Imam Ibn Abbas dapatkan satu kenderaan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun naik. Dia tolong. Dia sebab dia kata dia tolong guru dia. Sa'ad bin Waqqas naik kuda ke naik unta tak disebutkan pula. Bila dia naik kenderaan, bila gerak, dia terkejut. Dia ingat Imam Ibn Abbas ikut sama. Rupanya Imam Ibn Abbas mengiringi guru dia sambil berjalan kaki, sedangkan guru dia naik kenderaan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, kenapa kamu perhatikan saja, kenapa kamu tak naik bersama? Jawab Imam Ibn Abbas, beginilah caranya kami dididik oleh Rasulullah untuk hormat kepada guru kami. Adab. Sampai di tempat yang dituju, sahabat Abu Waqqas turun, dia capai tangan Imam Ibn Abbas, dia salam cium tangan. Bukan orang Melayu, zaman Nabi dah buat. Dia salam cium tangan Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas tarik, kenapa pula kau salam cium tangan aku? Sesungguhnya beginilah adab kami diajar oleh Rasulullah untuk hormat salasilah keturunan Rasulullah SAW. Jadi kau jangan cakap tu orang Melayu, Islam. Itu sebab kita kena jaga. Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup, jaga 4 perkara. Kena ada 4 perkara. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Saya ulang balik. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Apa maksudnya tu? Sama macam orang Negeri Sembilan cakap, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maka untuk makluman semua, Imam Malik sebenarnya bagi kiasan. Kenderaan yang tangkas bukannya Camry,
Bukannya Velfire, bukan Mercedes-Benz, BMW. Tapi maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal ni akan pandu kita. Kita tahu kenderaan tu, kita sayang motosikal kita. Bawa daripada kampung, bawa motosikal, siap kilat, cantik. Sebabkan takut hilang. Maka apa kita buat? Kita pun kuncikan dia. Akal kita ajar macam tu. Tapi orang yang tak jaga akal dia, dia bawa tidur motosikal tu dengan dia. Tu terlebih lah tu. Kenalah je. Kedua, rumah yang lapang bukannya rumah banglo, bukan rumah semi-D, apartment, penthouse. Tapi maksud rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Nak belajar kat sini kena sabar. Ada je ujiannya, ada kesusahannya. Hai, lecturer ni tak puas hati dengan aku ke? Hai, apalah dia ni? Asyik fail aja. Usaha. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian yang cantik? Maksud pakaian cantik, akhlak yang baik. Perangai juga cerita, nama akhlak kena ada. Dan yang keempat, pelita yang menerangi, maksudnya ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena belajar. Malu bertanya sesat barat, bukan sesat jalan. Sekarang map way semua ada. Maknanya sesat barat tak tahulah mana pergi ni. Map ada dah tapi tak pandai. Macam mana ilmu baca map pun tak kerti, macam mana? Kan? Maka kenalah belajar. Tuntutlah ilmu. Kalau kita tak tuntut ilmu betul-betul, jadilah macam pantun lama menyebut, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak pantun tu? Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Dekat padang takkan kau buta, tak nampak, tak ada binatang atas tu. Tapi dia nak sedapkan hati dia, dia beralasan berburu kat padang data. Tak apalah, dapat juga. Dapat apa? Dapat rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki itu bukan rusa, tapi kuda belang. Tapi belalang. Berbelang kaki itu belalang. Nak sedap hati sendiri, dia kata dapat rusa berbelang kaki, itu bukan rusa, itu belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Besok kerja pun tak ada, apa pun tak ada, menyusahkan mak ayah sampai kesudah. Dia ni apa teruk sangat? Nak kata bunga tak kembang, nak kata batang aja ada bunga, ada kelopak tapi tak kembang. Kenapa dia tu? Dulu tak belajar, belajar, dia belajar kat sekolah menengah. Tak belajar peringkat tinggi ke? Sampai politeknik, habis apa teruk sangat? Tak belajar betul, bunga kembang tak jadi. Belajar rajin-rajin, tuntutlah ilmu, jaga adab, jaga akhlak, insya-Allah berjaya. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajarlah rajin-rajin. Sebab kenapa kita kena ada adab dan akhlak? Yang pertama dapat mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kedua, rajinlah berdoa pada Allah supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan ilmu dan selalu merasa dahaga untuk mendapatkan ilmu. Keempat, jauhkanlah diri kita daripada dosa. Tolong jaga batas pergaulan kamu, lelaki perempuan, tolong jaga. Kelima, tidak boleh sombong dan tak boleh malu dalam menuntut ilmu. Malu bertanya sesat barat, saya kata, angkat tangan. Puan, boleh tak tolong explain? Tuan, boleh tak jelaskan kat saya? Tanya, jangan malu. Keenam, dengar baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Jangan main-main, jangan bergurau-gurau. Kelapan, berusaha memahami ilmu disampaikan. Kalau tak faham, tanya.
Kesembilan, mana yang boleh dihafal, hafalkan ilmu itu. 10, ikatkanlah ilmu. Itu sebab disebut Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat binatang buruan. Kalau nak tangkap dia, tangkaplah dengan mata pena, buat catatan. Yang ke-11, amalkanlah ilmu yang telah dipelajari supaya meresap dalam minda, jiwa, hati dan sanubari kita. Sampaikanlah ilmu dengan dakwah, maknanya kongsi dengan orang-orang lain. InsyaAllah kita akan ingat daripada masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, jadi rasanya cukuplah sekadar itu, cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun, dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Adik-adik mungkin rasa macam aduh cepatlah, jadi tak lama pun belajar kat sini, sekejap dah keluar. Imam dah berapa lama dah tengok orang keluar masuk daripada sini. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Jadi kita masuklah dalam bahagian orang yang jaga adab, berjaya dan bahagia di dunia dan akhirat, insya-Allah. Boleh tak? Belajar rajin-rajin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Apa dia? Apa dia? Tanya. Ada soalan nak tanya. Apa soalannya? Kenapa ketika berdoa sedangkan semua dah tertulis? Oh, okey. Makin aku dekat makin slow dia cakap. Okey, tak apa. Siapa nama? Sofian. Banyak soalan lagi punya. La ilaha illallah. Dia kata, kenapa kita perlu berdoa sedangkan semuanya sudah tertulis? Kan kita kata tadi, qada dan qadar. Ada yang kita minta, kita doa ni salah satu usaha kita, minta Allah permudahkan urusan kita. Boleh bertukar tak? Benda yang belum berlaku, benda yang belum berlaku boleh bertukar kalau Allah izinkan. Itu sebab kita usaha dan doa. Tapi kalau kita tak usaha, susahlah. Janji orang Arab, manjadda wajadah. Pasal apa berusaha, pasti berjaya. So, kenalah doa. So, kena doa. Minta, udu'uni istajib lakum. Berdoalah, dan saya akan kumakbulkan. Ada seorang ni, dalam kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, dia rindukan sahabat dia. Ada seorang kisah ni, selepas ni zaman sahabat ni, dia rindu sangat dengan sahabat dia. Ya Allah, aku rindu sahabat aku, kau temukanlah aku dengan dia. Dia nampak sahabatnya ni dengan Allah sedang berdialog. Dia nampak, wahai, dia sebut nama dia, apakah amalanmu yang boleh aku masukkan kamu ke dalam syurga? Dia kata, dia mimpi ni dia nampak sahabat yang tengah berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku telah pun khatam Quran 360 kali. Ketahuilah sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Ada tak amalan lain yang boleh menyebabkan aku masukkan kau ke dalam syurga? Ya Allah, aku dah mengerjakan haji sebanyak 36 kali, ya Allah. Sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Apa tak ada tak lagi amalan lain yang boleh menyebabkan kamu aku masukkan ke dalam syurga? Ya Allah, aku tidak pernah berhenti berdoa kepadamu, ya Allah. Setiap masa, setiap ketika bila aku teringat, aku berdoa kepadamu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala sebut, masuklah kau ke dalam syurga sebab kau berdoa kepada aku. Sebab apa? Nak beritahu, doa tu tanda kita ingat pada Allah. Sebab sibuk macam mana pun lepas semayang, jangan kau berkecapui balik. Tahu berkecapui? Berdesup balik. Paling tidak berdoalah kepada Allah. Okey? Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum seseorang hamba yang dia solat 5 waktu, buat amalan tapi dia minum arak, bekerja di kelab malam atas hutang keluarga, dia dijadikan cagaran oleh ayahnya? Allahu Akbar. Adakah amalannya diterima? Layakkah masyarakat menjatuhkan hukuman pada dirinya? Berdosa ke seorang hamba ini? Untuk itu, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Oh, gila. Banyak tu soalan kau.
Aduh, hai. Pertama, dia solat 5 waktu amalan, tapi dia minum arak. Ingat tak kita cerita tadi? Mencapai kesempurnaan ibadah mesti ada perubahan tindak tanduk dan perangai. Tak kiralah apa alasan dia dicagar oleh ayah tu, abah kau yang cagar, apalah kau terbabit peduli anak dia. Sekarang ni kita dengan Allah, takutkan manusia ke takut pada Allah? Jibril kata, semulia-mulia manusia boleh bangun malam dan bersolat kepada Allah, dan seperkasa manusia adalah ketidakbergantungannya pada manusia lain. Ingat, dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Jadi kalau tak boleh, tak boleh. Haram hukumnya. Layakkah masyarakat menjatuhkan hukuman pada dirinya? Layak. Dah kata tak boleh, kau pergi buat juga. Buat apa? Faham? Inilah drama. Kejamnya dunia ni. Kau yang pergi sana. Berdosakah seorang hamba itu? Berdosa tak? Dosa. Melainkan masa dia buat tu dia hilang akal. Pergi kelab malam, dia tak sedar. Okey, faham Assalamualaikum. Macam tulisan sama, aku tengok sekejap. Oh, lain. Assalamualaikum Ustaz. Ada tanda love lagi. Saya dari kalangan kaum Hawa ingin bertanya, macam mana nak kuatkan iman pada zaman sekarang yang penuh dengan manusia menghalalkan maksiat, couple-couple. Terima kasih Ustaz. Maka dengan ini saya isytiharkan semua kapal yang ada di Politeknik Muazzam Shah dibubarkan mulai sekarang. Tidak ada hubungan yang lebih layak diangkat selain daripada percintaan kasih sayang kepada kedua ibu bapanya. Sebab Nabi dah beritahu, la imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Berapa ramai mak ayah dihantar datang politeknik, nanti pergi cari menantu yang baik-baik untuk mak. Mak ayah suruh datang sini belajar, itu amanahnya, bukan selain beritu. Dah belajar, dah capai keputusan yang baik, dah kerja, mak kita tanya, bila kau nak kahwin? Masa tu kau tanya, siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Macam tu. Faham tak? Minta maaf pada yang kecewa. Dah kelas. Nah, ini. Tak payah, ini bukan masanya couple. Duit mak bagi untuk makan, kau guna belanja girlfriend, hilang amanah. Macam mana nak berjaya dalam hidup? Dapat duit mak bagi, kau beli vape. Isap rokok, isap vape, haram. Dah lah, banyak cerita. Hukum pemain forex. Kalau main game forex boleh, main game boleh. Tak boleh. Sebenarnya ni banyak masalah, tak usah. Cara kau tak bagi aku balik ke apa? Cara mengekalkan akhlak dan akidah sebagai seorang pelajar. Sepanjang aku ceramah tadi, aku buat apa katnya? Jagalah akhlak. Kan saya kata tadi, jaga akhlak, jaga batas, ingat amanahnya, dan ingat prinsip ihsan. Apa maksud ihsan? Kalau kita buat satu pekerjaan dekat politeknik ni, kita belajar, kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah, kita yakin Allah nampak kita. Jadi jangan buat benda-benda yang bukan dekat sini. Belajar aja betul-betul. Jangan malukan mak ayah kita. Saat yang paling bahagia nanti untuk you all, percayalah, naik atas pentas, terima sijil, diploma, ijazah, kemudian kita jalan, kita nampak mak ayah kita dekat bawah pentas. Itulah saat paling bahagia. Belajarlah rajin-rajin kalau nak rasa momen tu.
Maka Ustaz, saya nak tanya apa pandangan tokoh komen Ustaz tentang jihad apa ni? Daesh atau ISIS yang nak mendirikan khilafah daulah Islamiah. Adakah mereka ni golongan yang benar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Senang je cakap. Kalau melibatkan keganasan, melakukan sesuatu yang tidak pernah Islam izinkan, maka dia tetap bukan caranya. Matlamat niat tidak menghalalkan cara. Kan dah beritahu. Macam Robin Hood. Katalah Robin Hood termasuk Islam. Nama dia Robin bin Hood. Dia nak tolong orang susah, betul tak? Robin Hood nak tolong orang susah. Katalah dia niat kerana Allah. Tapi kaedah dia, cara dia adalah dengan dia mencuri daripada orang kaya. Tidak diizinkan oleh Allah. Caranya pun mesti kena betul. Contoh, cara kau nak belajar, nak rajin, kau curi buku-buku nota dekat bilik pensyarah. Habis dengan slide-slide dia kau ambil. Kau pun try mengajar. Oh, macam ni slide dia. Oh, macam ni. Tak boleh juga. Caranya nak kena betul. Nak kena betul. Okey? Ustaz, ibu saya kin salam. Waalaikumsalam. Itu je. Sabarlah aku kau. Buang karen dulu dah ni. Boleh ke wanita memakai makeup tebal semata-mata pergi ke kelas atas kehendak lecturer? Macam ni lah. Makeup tebal. Kamu ni berhias, bercantik-cantikan, hanya wajib untuk suami kamu. Kalau kamu diamlah. Tapi kalau lecturer suruh sekadaran, kau pesan dengan lecturer tu. Yang tebal tu pun belum tentu lawa. Sekarang ni kita ni nak berhias sekadaran supaya nampak kemas dan elok nak pergi kelas. Kan kalau kau tak make up, muka kau macam kena tinju je, baik jangan. Tapi makna biar sekadar untuk orang kata dalam bahasa Jawa tu sebab presentable. Lain macam Jawanya kan. Bila sampai tu nampak elok kemas. Jangan orang fitnah kita. Orang Melayu Islam kalau belajar muka memang selenga. Biar dia make up. Ya. Dan saya yakin ini hanya untuk pelajar wanita sahaja. Siap sign ni. Terima kasih sign. Tak adalah dia suruh tebal-tebal, jangan kau layan kan. Lecturer ni boleh cakap lah kan. Tapi kita hormat lecturer kita, cakap inilah yang paling tebal yang saya sesuai kat muka saya. Cakap macam tu je. Kamu jangan lawan cakap saya ni. Samsul Debat cakap dia. Macam mana nak tegur kawan kita yang kacau kita solat? Kalau nak tegur dia, tegurlah selepas solat. Kerana memang lazim yang mengacau orang solat ini adalah syaitanir rajim. Yang mengacau tu setan betul. Kau mewakili setan. Setan tak kacau. Alhamdulillah ada juga orang tolong buat kerja untuk aku. Dah, tak ada soalan dah. Habis dah? Okey, alhamdulillah. Jadi ucap terima kasih banyak.